terbitan Caterpillar berjudul Aku Dijangkiti Kehidupan. Okey, sedikit latar belakang tentang buku ini. Buku Aku Dijangkiti Kehidupan ni adalah kompilasi cerita ataupun catatan pengalaman oleh pesakit-pesakit psikiatri dan juga beberapa catatan perkongsian daripada perawat-perawat lah, iaitu psikiatris. Ada 3 orang psikiatris dalam buku tersebut. Dr. Zul Azlin, Dr. Hazrin dengan Dr. Hidayah. Dan ada 4 orang perkongsian daripada pesakit psikiatri, masing-masing dengan diagnosis yang berbeza-beza lah. Okay. Jadi hari ini kita dapat kumpulkan 3 orang daripada mereka. Dan saya sebagai penyusun ataupun penyelenggara antologi buku tersebut lah. Okay. Ainul, Syafiq macam mana? Ada? Mana DJ ada kita? Ada. Sorry. Okay. Saya serahkan pada Syafiq lah. Sekejap, Faris Nazrin dah masuk? Belum lagi. Saya dah invite dah. Okay. Tapi dia ada dalam ni ya? Saya tak rasa dia ada lagi. Okay, tak apalah, kalau macam tu kita teruskan dulu lah. Syafiq, saya serahkan mikrofon kepada Cik DJ kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farazi, kepada semua yang turut bersama di Medic Caterpillar episod yang kedua ini, iaitu buku Aku Dijangkiti Kehidupan. Saya sebenarnya macam segan dah sikit kan. Kerana mungkin berbanding dengan rakan-rakan kita ni, saya pengarang Caterpillar Books, tapi bidang saya ni lebih banyak kepada bidang kewartawanan. Sebab tu di Caterpillar Books juga mengarang buku cerita tentang kembara kewartawanan kan, mencari frekuensi di Laut Merah. Okey, tapi ala kulihal lepas tu bidang saya pula bidang agama. Nanti saya buat konklusi lain pula nanti. Apa nanti kita buat sesi buku Syafiq pula. Jadi saya apapun kita ucapkan terima kasih kepada semua yang turut bersama pada hari ini. Kita dah ada kita Dr. Zul Azlin dah bersama dengan kita. Apa khabar doktor? Sihat ke? Alhamdulillah, terima kasih Syafiq. Okey, dan juga kita bersama dengan, saya tak pasti nama beliau yang sebenar. Kalau melihat ni Dura Ain ke Ain Dura Ayumi, saya pun jadi confused. Saya guna untuk buku ni nama saya Dura Ain kalau macam media sosial saya di Instagram, dengan di Twitter Ain Dura Ayumi. Jadi boleh panggil Dura ataupun Ain, boleh dua-dua lah. Okey. Jadi kawan-kawan kita yang mungkin bersama pada malam ni, saya panggil Dura Ain boleh Boleh, tak masalah. Okey. Baik, terima kasih kepada, apa khabar, sihat ke Ain? Sihat, alhamdulillah. Montel je sepanjang PKP ni. Okey, dan kita bersama juga dengan Fad. Nak tanya Fad kat mana? Fad dekat ni ke? Kuala Terengganu ke? Terengganu. Start sini lah, nak pergi KL PKPD dah. Okey. Kita akan bersama juga dengan Fad malam ni, bersama dengan Dr. Zul Azlin, kemudian bersama dengan Dura Ain dan seorang lagi Faris Nazrin, yang pastinya mereka ni semua adalah pengarang sebenarnya, penulis yang seperti mana tadi Fad kongsikan bersama dengan kita lah, maksud dia yang mengarang buku Aku Dijangkiti Kehidupan ni. Kalau saya melihat penerbitan buku ini sebenarnya dah diterbitkan oleh Caterpillar tahun lepas lagi kan, tapi isu berkenaan dengan kesihatan mental ni menjadi satu isu yang hangat lah, lebih-lebih lagi pada waktu ini, kerana kalau kita melihat pandemik, bila berlakunya pandemik COVID-19 ni memberi impak yang ketara ke atas kesihatan mental, apabila jumlah kes bunuh diri sepanjang tahun lalu meningkat kes kepada 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Itu yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, memaklumkan sebanyak 366 kes bunuh diri yang dilaporkan kepada PDRM. Jadi ini satu perkembangan yang mungkin
menggemparkan dan merisaukan kita, lebih-lebih lagi pada waktu ini. Jadi mungkin tanpa buang masa lah, kita nak buka perbincangan ini. Selaku orang yang menyelenggara, menerbitkan buku, saya kira bila Caterpillar ni menerbitkan buku perubatan pergigian, mungkin ada perbezaan ni. Menerbitkan buku cerita tentang kesihatan mental lah. Mungkin Fad boleh kongsikan untuk peringkat awal ni, apa agaknya pengalaman menerbitkan karya yang berjudul Aku Dijangkiti Kehidupan ni. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Syafiq. Terima kasih juga para pendengar. Berkenaan penerbitan buku Aku Dijangkiti Kehidupan, idea asalnya ketika kami lah di Caterpillar menerbitkan buku-buku medik, Cakap Ayam Seorang Doktor, Misi Impossible dan sebagainya. Kami ada menemui beberapa cerita lah, beberapa anekdot yang berkait dengan kesihatan mental. Contohnya tentang ada beberapa cerita tentang kes cubaan bunuh diri, depresi dan sebagainya. Jadi kami terfikir, ketika itu kami terfikirlah, ketika kita brainstorming kan, terfikir kenapa why not kita kumpulkan satu manuskrip, satu naskah yang bercakap tentang isu kesihatan mental saja. Sebab seperti yang Syafiq beritahu kan, bukan semasa pandemik ni saja, sebenarnya trend masalah kesihatan mental dan sebagainya dia semakin meningkat daripada tahun 2000 sampai ke 2010 sampai sekarang lah kan. Dan mungkin ada banyak faktor lah, sama ada kesedaran, awareness public itu sendiri satu, dan mungkin juga memang secara realnya isu-isu sebegini dia semakin banyak kan, semakin ramai sakit kesihatan mental ni. Jadi di sini kami nampak pentingnya untuk kami mengenengahkan ataupun bercakap ataupun mendedahkan masalah-masalah ini kepada masyarakat secara lebih baik lah kan. Sebab ramai yang masih lagi takut, masih lagi ada stigma, masih lagi kabur kan. Aku ni ada masalah psikiatri ke tak, ataupun bila dah ada, tak apa ke dapatkan rawatan ni. Jadi dengan adanya buku ini, dengan pesakit-pesakit menceritakan masalah-masalah mereka, jadi kami haraplah kan ini dapat membantu pembaca lah kan, dapat kesedaran. Walaupun bukan mereka yang ada masalah kesihatan mental saja, tapi orang-orang awam, masyarakat biasa pun kita lebih memahami macam mana perasaan mereka, kedudukan mereka. Sebab ini cerita first-hand, mana cerita daripada sudut pandang pertama mereka. Mereka sendiri yang bercerita, bukan saya yang buat, bukan doktor yang menceritakan balik, tapi pesakit sendiri yang bercerita. Jadi cumanya apabila membuat buku berkaitan masalah kesihatan mental ni, satu cabarannya adalah dari segi banyak isu-isu yang tabu. Macam mana kita nak approach, macam mana kita nak tulis tentang ini, macam mana kita nak ketengahkan tanpa beri backfire pada Caterpillar balik kan, pada penerbit lah kan terutamanya. Jadi ini adalah cabaran-cabaran kami lah, secara peringkat awal, cara awalnya macam itulah. Okey, baik. Itu dia bila mana idea ni adalah salah satu daripada mungkin inisiatif Caterpillar, daripada genre-genre yang pilih bila sebut tentang perubatan ni banyaklah kan. Penerbitan tajuk-tajuk yang dipilih, tapi ini satu daripada isu yang kira kita dapat daripada orang ataupun individu yang mengalami isu kesihatan mental itu sendiri. Okey, baik. Saya nak teruskan, mungkin ini perbincangan bersama, kita alang-alang bersama dengan Dr. Zul Azlin kan. Doktor, kalau kita melihat kesihatan mental rakyat Malaysia ni, benda ni bukannya macam tadilah Fad pun cakap kan, bukan satu benda yang hari ni baru timbul, kes nak bunuh diri dan sebagainya, sebenarnya sudah lama berlaku, tapi mungkin lebih-lebih lagi bertambah lagi pada musim pandemik COVID-19. Mungkin doktor ada permulaan perbincangan ini, macam mana agaknya doktor melihat keadaan kesihatan mental rakyat Malaysia pada waktu ini? Okey, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih Dr. Fad. Ainul yang jadi wakil host lah. Ain, so first time jumpa dalam Alam Maya. Tadi ada macam Faris, tapi tak nampak pula. Okey. Ya. Saya minta maaf kalau ini terputus-putus ke, just bagi tahulah kalau ada masalah ke. First time ni Twitter Space ni.
Okey. So soalan ni tentang apa ada perbezaan ke tidak kan tentang ketika dalam keadaan pandemik ataupun dalam keadaan sebelum pandemik. Saya rasa soalan tu dah agak obvious lah kan. Jawapan dia tentulah ada perbezaan. Perbezaan yang bagi saya sangat ketara. Sehingga sekarang ni saya rasa doktor sendiri pun dan juga terapis sendiri pun dah ramai yang macam agak affected jugalah in a way. Macam saya sendirilah kan. Dia bila kita nampak keadaan tu dah banyak berlaku, orang dah semakin mula-mula masa tahun lepas kita macam ada boleh beri sedikit macam harapan yang kita especially bila kita rasa macam vaksin nak masuk, kemudian kita nampak kes kita menurun. So bila kita buat rawatan tu, selain daripada bagi ubat, of course lah kita ada psikoterapi. Psikoterapi ni dia macam talking terapi lah. Dia lain sikit daripada counselling. Of course lah, psikiatri ni dia akan bagi counselling, dia akan bagi psikoterapi juga. So, psikoterapi ni just lebih, orang kata lebih sophisticated sikit lah daripada counselling. So, bila kita bagi counselling ataupun psikoterapi, kita pun dalam keadaan yang sangat, orang kata apa, optimistik lah juga. Kita akan rasa macam, okay, you boleh exercise, cuba, kita encourage lah. Contoh paling simple, kita encourage dia exercise ke, kita encourage dia talk to people ke, contact orang-orang yang terdekat, walaupun tak boleh jumpa, kita sentiasa contact melalui media sosial ataupun telefon, dan kemudian kita encourage benda-benda simple tu lah sebenarnya. Of course lah, kalau berlainan pesakit, berlainan lah cara saya cakap, dan juga berlainan lah juga benda-benda yang saya tumpukan. Tapi bila dah masuk tahun ini, bila dah makin lama makin, yelah, keadaan kita pun jadi macam tak tentu. Dengan saya sendirilah, bila rasa macam support daripada pihak pemerintah tu, kita nampak macam ada sikit shaky dari segi bagaimana dia mengelola semua benda. So saya macam saya sendiri pun tak tahu nak cakap apa lagi dengan patient. Itu dia jadi macam trap. Patient feeling trap, saya pun feeling macam mana aku nak keluarkan patient ni lah. Saya pun dah jadi buntu. So kadang-kadang jadi macam bila kita, contohnya advice yang sama saya bagi, cubalah try sikit exercise. Saya rasa itu pun jadi macam saya rasa macam patient pun sakit hati kalau saya cakap advice yang macam tu. Dia macam kita pun dapat lihat kalau kita pun sendiri rasa tersepit, apatah lagi pesakit sendiri. So itu cabaran lah juga saya rasa. Macam itu perbezaan. Sebab pandemik ni, merawat pesakit mental dalam pandemik ni tak ada dalam buku teks psikiatri. Memang tak ada. So saya bila saya dilatih sebagai pakar psikiatri, tak pernah terfikir pun yang dunia ni akan dilanda pandemik, yang kita semua akan terkurung. Of course, saya diajar juga bagaimana nak menangani disaster ataupun bencana. Contohnya banjir, psychological first aid dia panggil. Macam mana kita nak brief orang, macam mana kita nak menyantuni orang-orang bangsa banjir, bangsa gempa bumi. Saya pergi dulu di gempa bumi yang terkesan di Gunung Kinabalu. So sebulan lepas tu saya pergilah kampung-kampung kat situ. So itu memang ada lah dalam orang kata textbook psikiatri. Tapi kalau pandemik ni dia jadi macam pelik lah. Dia dah jadi macam dystopian. So saya sebenarnya to be honest, saya kadang membaca balik buku Albert Camus, The Plague tu, The Plague, Les Pestilence tu. Saya rasa itu lagi banyak membantu sebenarnya bagaimana saya nak menghadapi situasi yang orang kata agak pesimis ni. So tapi saya bukan kata, tapi saya tetap juga kalau dengan patient tu memang of course saya sentiasa correct lah apa yang boleh kan. InsyaAllah so far tak adalah sampai pesimis sangat individually. Tapi saya cakap secara general lah, secara umum
sebagai ini public talk kan. Ya. Okey, baik. Jadi saya faham lah kan. Kita faham daripada apa yang Dr. Zul Azlin cakap tu seolah-olah teori itu ialah apa yang ada dalam buku teks tu hanya buku teks, tetapi dari segi praktikalnya kita berhadapan dengan masalah pesakit ni, dia sentiasa berubah-ubah dan mungkin waktu itulah kita kita baru dapat memahami isu lebih-lebih lagi pada waktu ini, dan mungkin kehadapan ini nanti kita pun dah tak tahu kan apa yang bakal berlaku. Okey, kita nak mengambil ini perspektif daripada mereka yang orang kata pernah mengalami, mereka mengarang, menulis buku Aku Dijangkiti Kehidupan. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang juga kepada Faris Nazrin. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Minta maaf lah tadi on off sebab tiba-tiba Twitter saya crash and then saya terpaksa restart saya punya phone. Saya dah gelabah ayam tadi. Ayam pun tak gelabah macam saya. Okey, baik. Jadi saya nak minta izin kita dengar suara kaum wanita lah pula kita dengar mungkin ini pengalaman Dura Ain. Mungkin boleh kongsilah dengan kita sebelum nanti kita pun nak buka kepada floor kita, listener kita yang lain. Mungkin ada pandangan mereka. Mungkin kadang-kadang listener ni dia lebih nak tahu ataupun melihat situasi yang berlaku pada hari ini dengan lebih lagi kan. Jadi mungkin Dura sendiri kan, Dura Ain, kalau boleh kongsikan apa agaknya, macam mana yalah menulis tu satu hal lah. Penulisan dalam buku Aku Dijangkiti Kehidupan ni satu pengalaman, dan mungkin rakan-rakan kita yang belum pernah ada buku ni lepas ni boleh dapatkan, bacalah apa yang berlaku mungkin dari segi bipolar dan sebagainya. Tetapi dari segi mungkin progres sekarang, penyakit, gejala ataupun rawatan terkini ke, mungkin Dura Ain boleh kongsikan bersama dengan kita. Silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada Encik Syafiq ya. Panggil Syafiq ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. DJ. Okay, boleh dengar ke? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dura Ain. Okay, saya pesakit psikiatri untuk bipolar dan OCD juga lah. Jadi sekarang ni perkembangan sejak pada tahun lepas sampai sekarang ni, sejak pandemik ni, dah hampir setahun dah saya kehilangan kerja. Jadi saya buat kerja part time je. Memang tertekan lah, tapi ada sebagai pesakit bipolar dia ada masa naik turun dia. Okay, naik turun dia tu maksudnya ada masa terlampau gembira, ada masa terlampau sedih, terlampau tension. Jadi kita kena ada kawalan diri lah. Kena belajar cara macam mana kalau marah tu marah tu cuba lari pada ruang tu, contoh daripada dapur tu ke tengah marah, pergi ke bilik, relax kejap, ambil masa, tarik nafas. Kenapa aku marah ni? Tak ada reason nak marah. Lepas tu kita cuba balik ke realiti. Kadang-kadang perasaan kita menguasai fikiran kita. Jadi kita tarik nafas, lepas tu kita berfikir semula, patutnya aku buat macam ni. Jadi kita balik semula ke realiti dan kita boleh berfungsi secara normal semula. Lagi satu, kita kena selalu cakap sebagai walaupun saya ni adalah seorang pesakit, saya selalu cakap kepada diri saya bahawa kita ni adalah lebih kuat daripada perasaan yang marah atau perasaan yang muram tu. Kita kena ada mindset bahawa kita ni lebih bagus daripada yang daripada masa-masa gelap tu lah. Dan lagi satu, saya ada seorang doktor dekat Hospital Selayang ni, dia nasihatkan kepada saya, dia kata, awak jangan terlampau kritikal pada diri sendiri, awak jangan kritik diri awak sendiri sangat. Kita sentiasa membaiki diri sendiri tu bagus, tapi terlampau kritik, aku tak bagus, aku ni tak guna. Jangan cakap benda tu, jangan cakap benda yang negatif terhadap diri sendiri. Nanti awak sendiri yang akan susah. Sebab tu fikiran awak tu diri awak. Itulah kehidupan kita adalah kita yang pegang kan. Jadi apa lagi satu, saya untuk rawatan, saya masih meneruskan rawatan di hospital. Mendapatkan rawatan macam yang Dr. Zul Azlin cakap tu.
setiap macam sebulan sekali, 2 bulan, sekarang ni dah 4 bulan sekali di Hospital Kelayang. Lepas tu saya dapat makan ubat setiap hari. Mula-mula saya dapat ubat tu, saya rasa, kenapa saya makan ubat saya tak sakit pun. Sebelum mula saya try tolak, tapi saya lama kelamaan saya banyakkan membaca bahawa rupanya sakit psikiatri ni dia ada juga masalah dari segi hormon, dari segi ketidakseimbangan kimia dalam badan kita yang menyebabkan kita bertindak di luar kawalan dan sebagainya. Sebab itulah doktor bagi ubat. Kita kena ingat bahawa satu benda, penyakit mental ni adalah penyakit. Macam penyakit darah tinggi kencing manis. Kalau dah kata penyakit, dia kena makan ubat. Kita kena ubah cara berfikir dan cara kehidupan kita. Jadi penyakit mental ni boleh dikawal. Saya selalu cakap kat diri saya boleh kawal diri saya boleh kawal fikiran saya, dan saya boleh berjaya seperti orang normal yang lain. Dan hobi saya membaca. Dan saya banyak membaca. Rupa-rupanya idola-idola saya ni ramai juga yang ada sakit mental. Tetapi penyakit mental tu tidak menghalang mereka untuk berjaya. Jadi kenapa tidak anda? Begitulah. Baik. Saya penumpang sebenarnya ni. Tak maaf. Okey. Tak apa. Okey. Saya tiba-tiba lah saya nak tanya juga, ni satu persoalan lah kepada Dura kan. Mula-mula nak buat keputusan. Okey, mungkin juga ini berlaku juga kepada listener-listener kita tahu, dan juga saya pun menjadi tanda tanya. Kadang-kadang kita tak tahu kita ni ada penyakit mental. Macam mana Dura waktu tu mula-mula rasa macam nak pergi diagnosis, nak pergi inilah jumpa doktor dan sebagainya. Apa yang membuatkan Dura sendiri memulakan langkah tu? Sebenarnya ada satu peristiwa yang berlaku lah. Ada saya sharekan dalam buku aku Dijangkiti Kehidupan ni di universiti. Jadi peristiwa tu menyebabkan saya dirujuk ke klinik kesihatan universiti, dan pihak doktor di klinik kesihatan universiti bagi surat rujukan untuk rujuk kepada pakar psikiatri di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Okey, ini satu pesanan kepada saya kepada anda semua yang mendengar. Jika rasa tertekan, jika rasa ingin mendapatkan bantuan profesional, sila pergi ke klinik biasa dahulu. Biar mereka nilai dahulu adakah anda ini betul-betul memerlukan bantuan pakar psikiatri ataupun kaunseling. Jangan buat self-diagnose. Sebab ramai, saya ni tension lah, saya ni ada bipolar, saya ni ada schizo lah. Sebenarnya macam, okey, saya tanya, awak dah pergi ke klinik biasa dahulu? Tak, saya nak pergi pakar terus. Tak boleh, dia kena pergi klinik biasa dahulu. Doktor biasa akan nilai. Kemudian kalau betul mereka rasa perlu rujukan kepada pakar, mereka akan bagi surat, baru boleh pergi pakar. Jadi dari situ itu langkah-langkahnya. Ramai yang ingat terus pergi ke klinik pakar, saya nak dapatkan rawatan pakar psikiatri. Tak boleh. Kita pergi klinik biasa dulu. Okey. Baik, terima kasih kepada Dura, satu pengalaman perkongsian, walaupun beliau telah mengaranglah perjalanan kisah beliau ini dalam buku Aku Dijangkiti Kehidupan ini, tetapi ini kita dapat dengar sendiri daripada Dura dari perspektif seorang pesakit yang telah diagnosis kan. Okay. Baik, kita nak bersama dengan seorang lagi, ini yang seorang pengarang juga yang mengarang buku Aku Dijangkiti Kehidupan, Faris Nazrin. Faris, macam mana agaknya perkembangan terkini sekarang? Apa agaknya mungkin dalam perjalanan hidup apa berhadapan dengan mungkin sebagai orang yang pernah mengalami? Silakan. Alhamdulillah masih hidup. Kalau tak boleh lah nak join Twitter Space ni kan. Alhamdulillah masih stabil. Dari segi kalau perkembangan dari segi menghadap penyakit ni, saya boleh katakan selepas mendapat rawatan oleh doktor psikiatri di klinik psikiatri di hospital lah. Selepas mendapat psikoterapi beberapa tahun lepas, saya
mampu mengawal penyakit ni sikit demi sikit. Dia tak adalah sedrastik yang kita sangkakan, dapat je ubat, dapat psikoterapi, boom, kau tu jadi warrior kan. No, it's not like that. Ia memerlukan masa, dan saya setakat ni dah didiagnose selama 5 tahun, from 2016 until now. Ialah 5 tahun, alhamdulillah. Kalau dalam perkahwinan tu orang kata 5 tahun ni adalah 5 tahun yang paling mencabar. So sama juga macam diagnosis. So itu yang saya boleh nampak lah saya punya peningkatan, saya punya progress, saya punya improvement dari semasa ke semasa. Bila masanya datang, dulu waktu kita berhadapan dengan simptom, gejala-gejala ni, kita tak tahu nak buat apa, and kita tak tahu pun benda tu simptom sebenarnya. Until lah bila ada beberapa orang rakan yang dia kata macam Faris ni is a little bit off lah, rasanya kita kena bawa dia ke psikiatri, ke klinik kesihatan. So they did. So saya pergi ke macam cerita Dura tadi, lebih kurang je. Cuma saya pergi ke klinik swasta waktu tu sebab klinik kesihatan tak buka. Tak tahu kenapa tak buka waktu tu. So saya pergi ke klinik swasta, dan doktor tu memang bagi referral letter, dan saya dihantar ke hospital sedang. Dan dari situlah saya dapat saya punya diagnosis yang pertama, iaitu bipolar type 1. A year after that, lepas saya dah balik ke rumah, dah graduate, dah cari kerja semua, dah ada duit sikit, baru saya pergi ke psikoterapi di Bangi. Kemudian ahli psikologi klinikal tu ada different opinion pula. Dia kata awak ni sebenarnya schizoaffective disorder. Saya pun tanya apa bezanya dua-duanya. Lepas tu dia kata tak ada beza pun sangat pun, dia macam saudara mara je. Macam tu lah. Dua-dua ada mood disorder, dua-dua ada psychotic symptoms. Cuma dia kata jangan fokus on your diagnosis. Dia diagnosisnya is just a name of an illness. It doesn't define you at all. So itu yang saya belajar dari situlah saya belajar kan, sebenarnya tukar-tukar diagnosis tu adalah perkara yang biasa dalam psikiatri. Mungkin doktor ni berpendapat kita ada major depressive disorder, mungkin ada yang kata ini PTSD sebenarnya, anxiety disorder sebenarnya. Tapi the longer you have the diagnosis, the more you have, the more opinions you have from different doctors, itu lagi membantu kita untuk memahami apa sebenarnya penyakit ni, apa sebenarnya yang penyakit ni boleh buat untuk kita, dan and how we overcome these things lah. So itu yang saya belajar lah daripada diagnosis saya. Saya dapat tahu perbezaan antara dua diagnosis tu, dan misalnya kata kalau psychotic symptoms datang, apa yang saya perlu buat. Misalnya kata depressive symptom datang, apa saya perlu buat. Kalau manic datang, apa saya perlu buat. Saya tak kata saya adalah yang terpaling kuat dalam dunia ni menghadapi penyakit ni, tapi ada masanya memang penyakit ni dapat menumbangkan saya balik. Macam biasa, kalau kita especially kalau kita ada chronic illness, kita punya illness ni confirm akan kalahkan kita balik. And I think it's okay for us to surrender for a while, bagi je dia apa yang dia nak. Kalau dia kata kalau dia paksa kita untuk tidur sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang minggu, buat je dulu until we have the energy to fight back. So saya rasa itu perkembangan saya dalam menghadapi penyakit lah. Okey, baik, itu sedikit pengalaman lah Faris sendiri berhadapan selaku pesakit, dan mungkin beberapa kisah perkongsian Faris ini juga dah diterjemahkan menerusi buku Aku Dijangkiti Kehidupan. Saya nak minta dulu Dr. Azlin lah memberi respon. Kita dah dengar daripada dua orang kita punya speaker pada hari ini. Sebelum nanti lepas ni saya nak bagi kepada Fad daripada isu-isu ataupun dengar. Biasanya pesakit-pesakit ni ada macam-macam isu lah kan. Sebenarnya macam mana kita nak pendekatan lah, kita nak kena pasti seseorang ni, mereka ni dah perlu bantuan ataupun dah sampai red flag dia tu. Macam mana agaknya doktor menangani isu ni? Okey, selalunya bila dia nampak kawan dia tu dah berubah perangai macam lain orang kata buang terbiat ataupun dah berlainan dia punya perwatakan dia, mungkin daripada seorang pendiam dah banyak cakap, dia out of place lah.
Kemudian perubahan personality ni menjadi terlalu mendadak dan dia berlaku agak panjang. Maksudnya sehari dua, mungkin lebih 2 hari lah kan. Kalau setakat a few minutes ataupun about 1 hour tu mungkin dia excited for sebab-sebab tertentu. Tapi kalau benda tu berpanjangan selama beberapa hari, itu memang definitely kena bawa lah. Ini kira macam kes yang agak ketara lah kan. Ini bukan red flag lagi dah. Ini memang betul kena bawa cepat lah. Kalau red flag ni, kalau kita nak pantau diri kita, mungkin start dah tak boleh tidur. Kita rasa macam susah nak tidur dan macam tak biasa lah. Selama ni kalau lepas pukul 1 pagi, 2 pagi memang dah boleh mengantuk, boleh lena terus. Sekarang ni sebab tengok bola ataupun bukannya sebab buat kerja ke apa, dia dah memang masuk tidur dah gosok gigi ke, dah pakai baju tidur ke kan, tak boleh nak tidur. So, dan itu memang hari yang waktu yang biasa you tidur, tak boleh juga tidur. Sehari 2 tak apa lagi. Kalau benda ni dah seminggu macam tu, I think that is a red flag. Kalau dah 1 minggu macam tak boleh tidur without tanpa ada sebab-sebab yang jelas, macam saya sebutkan tadi lah, itu antara sebab awal, itu antara petanda yang awal lah tidur ni. Kemudian kita kalau tanda-tanda kawan-kawan kita, mungkin kita boleh tengok zaman sekarang kita tengok social media lah kan. Kalau start mungkin diorang dah senyap lama, tu satu hal lah. Ataupun dah start tulis yang bukan-bukan lah dekat dalam social media, yang mungkin itu macam dah emotional, bukan sekali dua, tetapi like again beberapa hari tulis je dia punya status yang very emotional, kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih. So kita kena reach out lah. Mungkin tak ada apa-apa, mungkin memang sekarang ni pun semua orang tengah marah pun kan, cumanya kita reach out lah, kita kena tanya. Itu macam red flag yang sama-sama, which is you kena reach out kat dia, tanya, DM dia ke ataupun call dia ke, is everything okay ke, ataupun something yang nak bercakap ke, nak someone to talk to ke. Itu yang saya boleh fikirkan sekarang lah. Dari segi function kat rumah tu, wow, it's very tough lah sebenarnya nak cakap red flag. Kadang saya rasa kalau saya sebut ni, semua orang akan semua memaklumkan dia ada masing-masing punya ni kan. Bila duduk kat rumah ni, kadang-kadang kita duduk dengan orang yang sama je kan, kita akan mudah rasa irritated. Kita tak jumpa orang lain kat luar. So itu kalau zaman pandemik ni, tu mungkin dah jadi macam norm pula, dah jadi irritated ni. So itu lagi benda yang menakutkan untuk saya. Bagi saya lah, sebagai terapi psikiatri, saya takut tengok gejala marah-marah ni dalam media sosial ni sebenarnya. Bukan kita nak salahkan orang yang marah-marah tu, tapi macam dia tak tahu nak channel marah-marah ni. Dan marah-marah ni dia boleh evolve kepada satu lagi benda lain tau. Kita tak tahu apa, tetapi definitely not good. Definitely not good. Kalau kita duk marah-marah dalam social media, again, saya bukan marah kepada orang marah-marah ni. Saya agak faham lah kenapa dia marah-marah. Pandai-pandai lah orang yang, saya kira kita semua faham siapa yang patut bertanggungjawab dengan gejala marah-marah ni kan. Tapi bila saya memandang dari segi sudut psikiatris dan juga mungkin sosiologi juga, bila marah-marah ni lah terlalu lama, kita dah rasa macam dah tak tahu nak rasa tenang lagi dah. Dan kemudian marah ni dia adalah sisi lain kepada kemurungan juga sebenarnya. Kalau kita terlalu marah, kita dah susah nak tengok benda positif. Lambat laun kita punya emosi dan juga cara menangani tu akan lah orang kata. So saya sangat risau lah gejala marah-marah dalam media sosial ni. Saya tak tahu macam mana kehidupan peribadi mereka. So itu something yang kita ambil kira dan ambil tahu. Orang-orang yang tanggungjawab, orang-orang yang membuat polisi, membuat undang-undang patut risau lah pasal hal ni. Macam saya, kalau pesakit jumpa saya, insyaAllah okey. Saya sentiasa ada harapan yang sangat tinggi, sangat besar kepada pesakit saya sendiri.
InsyaAllah, sebab kalau mungkin tak dapat pulih dia serta-merta pun, tapi at least kita tahu jalan keluar, kita tahu hal sebenar, kita kadang-kadang sama-sama kita tengok apa yang boleh buat. Walaupun tak boleh buat time tu, tapi kita tahu yang dia ada potensi. Itu dari sudut individual lah. Tapi dari sudut besarnya, I think kerajaan need to do something lah sebenarnya. Wallahualam. Okey, baik. Itu pandangan daripada Dr. Zul sendiri. Fat Razi, sekarang ni ramai orang marah-marah kat media sosial ni. Jadi orang-orang yang marah-marah ni perlu nak diterjemahkan kemarahan mereka melalui penulisan. Jadi mungkin Fat Razi melihat, saya tak pasti adakah sebenarnya Fat Razi bila dapatkan Dura, bila dapatkan Faris ni semua, adakah mereka ni semuanya hasil daripada mereka marah-marah, kemudian mereka dan akhirnya Fat Razi dapat mereka ni sebagai penulis. Mungkin Fat Razi ada persepsi sendiri ataupun penghasilan penerbitan buku khususnya. Macam mana Fat Razi melihat? Memang satu macam yang kita bincangkan, kes kesihatan mental ni dia semakin meningkat sekarang ni kan. Jadi apabila kami basically macam seperti mana penerbitan, projek-projek penerbitan kertas layar dan kita buat open mana kita iklankan, terutama ni kalau yang genre yang ataupun konsep yang baru yang kita tak ada lagi penulis-penulis yang khusus. Jadi biasa kita akan open, sesiapa yang berminat boleh tawarkan dirilah. Dan sebenarnya sangat ramai yang message kami yang berminat untuk join. Memang berpuluh-puluh orang yang tak ada. Ini sebenarnya satunya dia memudahkan kerja kami, dalam masa sama kami jadi terkejut lah sebenarnya kan. Ramainya kan yang ada masalah. Tapi sebab kita tak, kalau ramai kita ambil, bermaksud semakin kecil lah ruang untuk mereka menulis. Kita pun tak nak terlalu tebal kan. Just nice untuk satu buku. Jadi itulah cabaran ketika kami nak pilih dan ketika iklan di buku tersebut, Dura Ain, Faris, Hidayah, Khairuddin, mereka approach saya dan mesej saya dan beritahulah cerita sedikit latar belakang, dan saya rasa okey, ini sesuai. Dan juga saya tengok juga sebab inilah pesakit bukan pesakit sikap, mungkin mereka ni kebanyakan daripada orang awam kan, daripada orang awam yang apabila nak menulis ni dia kena tiba-tiba nak jadi penulis ataupun tiba-tiba nak menulis, kadang-kadang susah juga kan. Jadi saya terpaksa tengok sikit lah apa penulisan awal mereka masing-masing. Macam Dura Ain, saya tahu beliau pernah menulis cerpen dan sebagainya. Jadi saya tahu okey, dia menulis tak ada masalah insyaAllah. Dan saya baca penulisan Faris, saya baca penulisan Hidayah. Khairuddin pun seorang dah biasa dalam penulisan lah. Jadi kebanyakan mereka ni yang dah biasa dalam penulisan. Jadi itu memudahkan kerja kami lah kan, dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk naskah Aku di Jika-Jika Kehidupan ni. Cuma satu isu lah, satu cabaran saya rasa untuk menerbitkan buku psikiatrik, buku yang bertema sebegini kan, dia banyak isu-isu yang sensitif kan. Jadi sebelum kami siapkan buku ini, kami kena setkan apa matlamat kami nak terbitkan buku ini. Jadi saya sebab ada setengah macam Dura Ain kata tadi kan, ada setengah yang hantar ataupun yang hubungi kami, mereka self-diagnose kan, maksudnya mereka kita bukan kata mereka tak ada masalah tersebut, tapi mereka self-diagnose, maksudnya saya ada depression, saya ada schizo, saya ada ni, tapi dia tak mendapatkan rawatan. Jadi ketika itu kami dalam dilema, kami nak siarkan tulisan mereka ni, nanti kami tak nak beri satu macam create perception yang buruk lah kan, maksudnya ada boleh self-diagnose. Jadi sebab tu kebanyakan penulis, memang semua penulis kami ni memang kami pilih mereka yang mendapatkan rawatan ataupun mendapatkan diagnosis secara proper lah kan. Dalam tulisan masing-masing pun saya dah pesan, okey, muatkan sedikit macam mana anda mula mendapatkan rawatan, bagaimana proses mendapatkan rawatan tersebut. Kerana bagi kami lah, itu adalah sebahagian daripada pendidikan dalam masyarakat, bukan sekadar nak mengenal, nak tahu apa itu masalah psikiatri yang ada, macam mana nak kenal red flag dan sebagainya, tapi bagaimana nak mendapatkan rawatan dan konsisten kekal dalam mendapatkan rawatan. Jadi itu ada antara isu-isu yang ni lah. Kemudian dari isu privacy ataupun confidentiality kan. Jadi
banyak bahagian-bahagian yang terpaksa kita tukarkan. Contohnya ada satu dalam satu tulisan ada satu nama pasaraya kan, kami terpaksa dalam bincang apa kami terpaksa padamkan, bukan padamkan, kita just buat secara umumnya pasaraya sekian-sekian kan, sebab kita tak nak yalah, sebab isu sekretari ni isu yang agak sensitif sebenarnya kan, jadi banyak perkara-perkara kecuali dengan izin lah kan, kita minta penulis yang mana punya izin kan, kita boleh masukkan. Jadi ini antara perkara yang kami kena titik beratkan sepanjang menyiapkan ataupun mengedit, menyunting buku sebeginilah. Jadi dia sedikit berbeza lah dengan buku-buku yang lain, walaupun buku medik yang lain pun masih ada isu tentang confidentiality ni, tapi sekretari ni dia lebih lagi kan. Jadi saya nak sentuh macam yang Dura Ain kata tadi, kata tentang macam mana nak mendapatkan rawatan kalau anda ada masalah. Sebab saya doktor di klinik kesihatan lah kan, secara umum klinik kesihatan, saya di Jabatan Pesakit Luar Hospital Sultan Nuzairah. Jadi memang kita orang panggil front line lah, ataupun primary care lah. Jadi memang kepada mereka yang mengalami masalah ataupun yang rasa diri mereka ada memang mengesyakilah kan, saya rasa saya ada depression dan sebagainya. Jadi ini antara soalan yang selalu saya terima lah, macam mana nak dapat rawatan, macam mana nak dapat rawatan kan. Jadi anda kena melalui, nak memang kena melalui primary care ni lah kan, sebab sekretari ni fasiliti mereka terhad kan, doktor mereka terhad, dan dia ada jadual satu pesakit paling kurang setengah jam paling kurang kan, biasanya lebih. Jadi nak main masuk selip dia tu pun tak boleh kan, kena ada temu janji dan sebagainya. Jadi untuk peringkat awal memang terpaksa berjumpa dengan doktor-doktor di primary care, bukan klinik kesihatan semata-mata, klinik swasta pun boleh, macam Faris Nazrin tadi kan. Kalau ingin lebih cepat, klinik swasta, kalau boleh tunggu di klinik kesihatan. Sebab kami akan menilai, kami akan tengok, sebab ada setengah-setengah pesakit yang mungkin belum lagi memerlukan khidmat sekretari, tapi kami rujuk kepada kaunselor kan? Dan kami kena pasti hal-hal begitulah. Dan macam Dr. Zul kata tadi, sekarang ni semua orang irritated, semua orang penat duduk rumah, semua orang yalah, jadi kita nak kena pasti yang mana satu, which is adakah perlu dapatkan rawatan, adakah dan kalaupun perlu dapatkan rawatan, adakah urgent, adakah kena tengok dalam masa seminggu, ataupun adakah kita boleh bagi 2 minggu, 3 minggu, tak ada masalah. Benda ni benda yang dah mungkin isu yang dah lama dan sebagainya. Jadi itu antara tugas primary care lah, tugas kami di barisan hadapan ni lah kan. Jadi itu sajalah. Okey, baik. Apa pun sebenarnya kita kena pergi kan, tindakan tu kita cakap kita ni ada depresi, kita ni ada anxiety, kita ni ada delusi, ada OCD ke, ialah apa-apa saja yang kita baca-baca daripada media-media baharu ni kan, orang menulis, lepas tu kita cuba buat assumption, mungkin kita ni kena, tapi tak ada satu orang kata tindakan kita sendiri nak pergi jumpa doktor, jumpa sekurang-kurangnya seperti mana Fad mengatakan tadi, kita pergi ke klinik kesihatan, dapatkan dulu pandangan awal berkenaan dengan hal ini kan, untuk kita memastikanlah bahawa benar-benar kita ni tahap mana kan, kalau bipolar type 1 ke dan sebagainya. Okey, Dura sendiri kan, kalau melihatlah pada waktu ini dengan isu kesihatan mental ni, dia dah jadi orang kata isu besar lah juga, dan kita tak pasti apa yang bakal berlaku ke hadapan ini. Ini kita bercakap mungkin dari sudut psikologi ataupun kehidupan kita umur-umur lebih kurang 20 lebih, 30 lebih. Contoh, kita tak tahu, mungkin juga orang-orang muda juga realiti berlaku juga kepada mereka kan. Jadi mungkin apa agaknya strategi mungkin yang Dura lakukan dan langkah yang dilakukan sewaktu menghadapi gejala itu sendiri. Okay, terima kasih Encik Syafiq ya. Ya, sekarang kita nampak bahawa orang muda yang banyak mengalami masalah mental, terutama pada waktu pandemik ni. Sekarang ni kita nampak orang muda ni banyak
bergantung pada media sosial. Jadi langkah pertama yang rasa agak klise dan agak kelakar, tapi saya rasa tak kelakar pun. Satu, kurangkan masa di media sosial. Had kan. Sebab kadang-kadang apabila kita kurang bagus untuk keadaan diri anda, saya saya macam saya belajar cara untuk hadapi dia, cara untuk hadapi situasinya. Contohnya belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Kadang-kadang kita ada isu dengan seseorang tu, kadang kita ada isu dengan situasi tu apabila kita tidak mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Okey. Lagi satu, lagi satu, kita satu benda je, apabila kita berhadapan dengan kesihatan mental ni, perkara pertama yang juga yang perlu dibuat adalah maafkan diri anda. Ramai yang orang kata aku tak boleh nak maafkan diri aku tak boleh maafkan masa lalu aku. Anda kena maafkan diri anda. Apa yang berlaku dah berlaku. Yang dah berlalu tu dah berlalu. Jadi maafkan diri anda dan terima bahawa saya adalah seorang pesakit mental, dan orang pesakit mental boleh hidup seperti biasa dan semua orang pun boleh menerima anda. Anda kena sayang diri anda dulu. Dan lagi satu, pilih circle yang positif lah. Circle yang positif ni, pergi carilah orang-orang yang mendorong anda untuk menjadi lebih baik, bukan yang mendorong anda untuk lebih marah. Macam saya pernah juga berjumpa dengan kelompok-kelompok orang ataupun orang-orang yang secara peribadinya, bila dia tahu kita ada masalah mental, dia cuba macam provoke kita. Orang-orang macam tu, terima kasih lah, selamat tinggal, jangan dekat. Sebab dia orang kata, saya sampai kan saya tertanya-tanya, kenapa kau nak provoke aku lah? Apa hal kau kan? Dia kata, saja. Aku nak selalunya kita tengok kat dalam TV, dalam movie, dia kata, orang sakit mental ni, orang ni lah yang tikam-tikam orang, yang bunuh orang, apa semua tu kan. Nak tengok kau boleh buat tak? Ya Allah, orang begini janganlah. Saya nasihatkan anda, kita nak bagi kesedaran kat dia boleh, tetapi dia kalau dia boleh mengancam kita, saya rasa wajarlah kita memikirkan keselamatan diri kita. Jangan terkejut, memang ada orang begitu. Ya, itu pengalaman saya lah. Baik, itu berdasarkan pengalaman Dura sendirilah kan. Maksudnya environment kita, kesedaran masyarakat, kesedaran orang sekeliling, mungkin mereka yang tak faham kerana mereka tak mengalami. Kan? Okey, kalau Faris sendiri macam mana berhadapan dengan mungkin ada, mungkin kita nak tahulah kan, Faris sendiri bila berhadapan dengan situasi ini, ada tak moral support ke, ataupun mungkin makin banyak lagi bila kita cerita aku ni ada sekian penyakit bipolar dan sebagainya, mungkin waktu tu orang dah mula nampak skeptikal terhadap kita, atau macam mana? Okay, kalau misal kata berkenaan dengan moral support tu, alhamdulillah setelah beberapa tahun bergelut dengan penyakit ni, memang saya terima moral support yang saya pun tak tahu datang dari mana. Dia macam seolah-olah mereka datang dari syurga untuk tolong saya kan. Masya Allah. So ya, pertama sekali saya sendiri pun tak pernah menyangkakan diri saya akan menjadi seorang suami kepada seorang wanita. Jadi itu yang saya rasa is the greatest blessing from God himself, bila dia pertemukan saya dengan seorang pejuang depresi juga. Dan alhamdulillah dah 3 tahun kami berkahwin, dan dari situ saya belajar. Sebab isteri saya ni walau stressful, walau macam mana pun stressful keadaan tu, dia rational. Dia berbanding dengan saya yang yang ada penyakit bipolar atau schizoid affective ni, saya ada problem in controlling my anger. Macam mana kalau yang kita tengah cakap marah kan. So
saya ada masalah dalam bab tu. Kalau misalkan saya marah, saya memang meletup betul-betul. Tapi lepas kahwin dengan dia ni, saya dapat strategize when I got bukan kurangkan lah, dia macam strategize lah, macam mana kalau rasa macam mana kan. So macam apa yang Dura Ain cakap tadi, apa tu, keep myself away from social media, which is true sebenarnya. It's healthy for us to stay away from social media when things are getting a lot more tense than usual kan. Sebab kita sekarang tengok macam mana orang hilang pekerjaan, apa tu, orang rasa sedih dengan kehilangan mak ayah, ibu bapa, adik beradik, kawan-kawan disebabkan COVID, dengan orang yang kehilangan orang tersayang disebabkan suicide. So semua orang marah, especially bab politik ni memang orang marah. So saya pun macam apa tu, memang saya pun terjebak sekali lah dengan dengan kemarahan tu lately. So entahlah, macam semua benda saya nak sentuh, semua benda saya nak komen, semua benda saya nak marah, semua benda saya nak bash. Apa-apa pun yang datang daripada politician sendiri ke, ataupun daripada isu ini ke, ataupun orang viralkan benda-benda bodoh dekat TikTok ke, semua benda saya nak sentuh. So for me that was not healthy at all. Saya dapat rasakan benda tu tak healthy. But I have the right to be angry actually. Sebab yalah, everything, kita manusia, kita akan rasa marah bila ada benda yang trigger kita punya marah tu. But how do we overcome it? So alhamdulillah, these 2 days saya channelkan saya punya kemarahan tu through my writing, tapi dia belum publish lagi lah. Just 20 page cerpen yang saya tulis sendiri dalam bahasa Inggeris, and it really helped. Saya memang release all the anger through my writing. So, and then dia sangat membantu. Dan of course jugalah berkomunikasi dengan isteri saya, apa yang saya rasa from every now and then. Kalau saya marah, sebab apa saya marah. Kalau saya sedih, sebab apa saya sedih. And what should she do bila saya berdepan dengan emotions tu. So alhamdulillah, saya punya isteri memang sangat memahami lah. Dia bukan jenis orang yang memang dismiss perasaan-perasaan lelaki contohnya. Kalau misalnya kata ada setengah orang bila suaminya berceritakan tentang emosi dia, bagaimana dia rasa sedih, dia rasa marah, dia rasa anxious dengan pekerjaan yang dia lakukan sekarang, hilang kerja ke apa ke, people would say like, man up lah, tolong lah, jangan jadi lemah kan. You kan lelaki, you kena kuat, you kena cari duit untuk anak-anak kita, untuk I sekali kan. So alhamdulillah saya tak diuji dengan isteri macam tu. So, jadi so isteri saya antara orang insan-insan yang menjadi tulang belakang saya, support perjuangan saya, support saya sebagai seorang advocate dalam mental health. Dan juga ada beberapa orang kawan saya yang memang Masya Allah, memang kalau kita rasa down, kita macam kadang-kadang tu saya rasa Dura pun rasa benda yang sama. Bila kita rasa depressed, kita rasa down, kita rasa macam kawan-kawan aku ni kat mana sebenarnya, tak tanya ke khabar aku. Sedangkan kita sendiri pun tak ambil inisiatif tu untuk tanya khabar kawan kita, sebab kita rasa macam banyaknya komitmen aku hari ni kan. Ada nak kena buat kerja rumah, nak masak apa semua lagi. So nak message kawan tu payahnya. Tapi bila tiba-tiba kan, out of nowhere, out of the blue, kawan saya message, how are you kan, tanya khabar saya. Benda tu macam release attention, macam Masya Allah, ada orang juga ambil tahu pasal aku. So from there, this is something that we should take as an example lah. Bila saya punya sikap kawan saya tu yang sentiasa bertanya khabar, dia macam randomly tanya khabar. Dia bukannya tanya khabar, lepas tu tiba-tiba jomlah join MLM ke apa ke kan, bisnes aku ni tengah mantap sekarang. Dia tak macam tu. Dia memang tanya khabar seikhlas hati. Dia memang nak tahu macam mana kita how were we doing at that time. So itu adalah sikap-sikap seorang sahabat yang saya rasa perlu dicontohi oleh semua orang. Tanya khabar seikhlas hati, bukan ada agenda tersembunyi. So one of my friends dia memang macam tu, yang saya rasa macam Masya Allah, saya macam aku ada kawan-kawan yang baik, sangat baik sebenarnya, tapi dia ni special, dia ni lain sikit sebab dia buat benda tu, which I think kadang-kadang saya sendiri pun rasa anxious, fikir-fikir aku ni kawan yang macam tu tak ada dia. So so saya banyak belajar daripada dia sebenarnya, tanya khabar kawan-kawan. So bila kita dah
bila kita dah avoid ourselves from reading those triggering articles and tweets and TikTok semua tu, kita sebenarnya ada masa untuk kita bertanya khabar kepada kawan-kawan, tanya khabar pada kawan-kawan kita, pada mak ayah kita, pada adik-beradik kita kan. And yelah, bila kita dah trigger, kita dah rasa marah, anxious, depressed and all that, benda tu consume our energy, and bila dah consume our energy tu, memang kita dah tak berdaya dan nak tanya khabar sesiapa. So yes, I agree sangat dengan Dura Ain. If let's say social media dah jadi lebih tension daripada biasa, dah jadi triggering macam biasa daripada biasa, avoid ourselves from seeing social media. Boleh, tapi kalau nampak je artikel tu, dah pergi tengok benda lain. Ataupun kita follow page kucing-kucing yang Insta famous tu. Dia orang comel-comel. Kita boleh layan kucing-kucing tu. Memang menghiburkan hati. So itu saja dari saya. Okey, itu daripada Faris. Saya nak reflect pengalaman lah. Bila COVID ini berlaku, saya sebagai orang yang ada latar belakang agama ni, isu-isu yang biasa ditanya kepada saya, orang mula murung, orang mula takut, orang tanya apa? Ustaz, kita ni nak dekat kiamat ke kan? Dia punya kerisauan, dia punya tak boleh tidur malam, dia punya tekanan tu yang lebih disaster. Lepas tu baca everyday apa yang berlaku di media sosial, kes makin meningkat setiap hari, macam-macam maklumat ni, semua maklumat di media sosial terlalu banyak kan. Jadi ketakutan-ketakutan ini yang timbul lah pada waktu ini, dan itulah saya kira yang seperti mana pandangan Faris, Dura sendiri. Mungkin Dr. Zul Azlin boleh bagi respon tentang hal-hal ini kan, bila mana perkara-perkara ini berlaku, lebih-lebih lagi sekarang ni musim COVID. Mungkin dari sisi doktor sendiri, makin ramai ke pesakit bila datang ke klinik nak dapatkan maksudnya pandangan ataupun nak tahulah dengan lebih lanjut ni, mungkin maksudnya sekarang ni keadaan semasa kita macam mana, terutama di klinik-klinik ke hospital-hospital ke dan sebagainya. Okey, sebelum tu saya memang sangat dia punya emosi. Saya sangat berbangga campur happy lah. Orang macam Faris dan Ain ni ada, sebab kalau mula-mula saya jadi psikiatri tu, susah gila nak cari patient yang dah survive nak cakap kat public. Sebab because patient sakit jantung, survivor sakit jantung, survivor cancer, survivor benda-benda penyakit lain, banyak je cakap dekat public. So dia macam bila ada patient yang survive bercakap kat public pun percayalah, oh ini bidang yang valid ni, ini bidang yang real. Tapi bila psikiatri ni, bila patient tak bercakap, orang pun macam ya ke psikiatri ni wujud kan? Macam tak ada pun patient cakap kan. So sekarang I think Caterpillar juga menyumbang yang sangat-sangat besar lah, sebab dia mewujudkan peluang patient segi menulis, dan kemudian dia macam ada satu platform orang tahu wujudnya penyakit ni, dan orang tahu manusia real ni yang mengidap penyakit ni, and then yet they recover. So that is, saya sangat macam and then you guys are so brave lah, sangat berani dan sangat selamba untuk cerita pasal penyakit korang, dan jatuh bangun turun naik tu, itu something yang it's not easy sebenarnya. Tapi you guys did it lah, basically Faris and Ain and many others lah. So itu satu perubahan yang sangat besar. Maknanya Caterpillar ni dah menyumbangkan benda kecil sikit je, provide buku untuk patient tulis, dan kemudian dia jadi merebak lah, orang semua tahu pasal psychiatric punya isu. Saya tak tahulah saya nak menjawab soalan Syafiq tadi tu. Pendek je jawapan ni sebenarnya, kejap lagi saya jawab. Tapi saya suka balik macam Ain cakap limit social media, sebab banyak triggering benda kan. Dan saya rasa kira sebab kita bercakap tentang orang penulis ni juga, Ain, Faris pun cari terapi dengan menulis.
something yang we call that biblioterapi lah kan. Saya rasa macam bila kita time off daripada social media ni, bila kita membaca buku, it's not even the same pun baca artikel lah. Bila baca buku ni, dia menyebabkan kita macam dalam meditation punya mode. Dia slow downkan kita punya thinking process. Tapi bukannya slow down sampai tidur, tapi dia menyebabkan thinking process kita mengikut cerita. For example lah, novel ke kan, yang kita follow the watak, kita be in that world. To me, saya rasa itu juga macam satu form of meditation yang menyebabkan kita slow down a bit dan juga kita berempati more. Itu part membaca lah. Bila part menulis pula, yang saya rasa banyak kita meluahkan negativity yang ada dalam diri kita tu dalam in a creative way, dalam cara yang sangat kreatif. Dan itu juga saya rasa satu benda yang terapeutik. So kalau kita nak offline daripada social media, something that we can do yang melibatkan bacaan ataupun aksara-aksara adalah membaca dan menulis lah. So I think it's a good way juga sebagai alternatif you daripada be in the social media. Basically Faris, your punya anger valid enough in this situation. I agree. So anyway, so balik pada soalan Syafiq tadi lah. Saya rasa Syafiq mungkin bertanya tentang kekuatan frontliners, maybe kot. I think saya sendiri sebab saya berada dengan universiti, so saya tidaklah direct menjadi frontliner. Macam Farazi ni saya tengok lately ni duk pakai baju PPE dia, saya tengok kan. So saya tak sampai macam tu pun sebenarnya. Tapi kalau tapi saya dalam grup psikiatri, memang dia orang agak stress because especially hospital yang dah banyak jadi COVID ward kan. So tenaga dia orang tu ataupun staff-staff sokongan tu banyak disalurkan ke COVID ward, dan pesakit sendiri daripada orang awam sendiri semakin ramai. So memang lebih burden, lebih membebankan, pasti. Tapi nak kata kita ni nak collapse, saya rasa tidaklah. Saya tak boleh nak katakan secara pastilah, tapi semua kawan-kawan saya masih lagi berdiri teguh, saya rasa. Macam pihak saya pula, universiti saya ni baru jadi pusat PPV, pusat pemberian vaksin dinilai. So tak dapat tidak, Fakulti Perubatan iaitu kami ni lah yang terpaksa terlibat sebagai sukarelawan. So dia big feeling. In a way kita rasa seronok, kita rasa semangat sebab kita cuba membantu orang lebih banyak dapat vaccination. Tapi at the same time kita menghadapi masalah kekangan tenaga dan juga sukarelawan tu sendiri. So memang pesakit semakin ramai, tapi saya rasa itu bukan, saya rasa apa, saya nak cakap macam ni, saya tetap ada harapan yang tinggi lah dalam sektor psikiatri ni. Cumanya orang yang berkuasa, mungkin sekarang ni makin ada tak orang yang macam berani, macam contohlah mereka mengaku ada masalah kemurungan ke atau macam mana? Ramai je makin berani lah. Itu sebab kesedaran tu dah semakin tinggi lah orang untuk mengaku kemurungan. Tapi seperti macam Dr. Fad sebut, Ain pun dia sebut, kadang-kadang stres biasa je, bukan stres biasa. Saya sebut stres biasa tu bukan rendah pada stres yang belum sampai ke tahap penyakit mental, sampai ke tahap penyakit psikiatri. Sebab nak sebut penyakit mental ni, dia ada simptom-simptom dia, kemudian dia ada jangka masa dia yang tertentu, dan kefungsian dia. So, kalau 3 hari stres yang teruk sangat, belum tentu lagi dia dapat penyakit mental. Cuma yang pentingnya bila dapat penyakit psikiatri tu, orang awam tak perlu risau, itu kerja psikiatri lah. Tunggang langgang kita orang kerja psikiatri juga psikologis. Cuma bila stres ni, macam mana kita nak bendung, macam mana kita nak kekang supaya tidak berpanjangan menjadi satu penyakit psikiatri. Itu masalah pandemik ni. Dia menyebabkan stres tu berpanjangan dan jadi penyakit psikiatri.
Kalau sebelum ni, bila kita ada stres, sebelum ni maksudnya bila zaman tak ada pandemik lah, bila kita tak ada stres, tu kita boleh bendung dengan cepat dengan pelbagai cara lah, coping mechanism. Tapi bila dengan pandemik ni, cara yang selalu guna selama ini untuk bendung stres tu tak dapat, tak ada. So yang tu yang kita orang awam, ramai-ramai ni, kita semua ni yang ada kat dalam ni, yang tak perlu jadi doktor psikiatri pun, yang tu kita sama-sama kena bantu kawan-kawan lain, diri kita juga, macam mana cipta suasana yang boleh kita bendung stres daripada berpanjangan. And at the same time pandemik masih berlaku. And at the same time KPI. Saya rasa ruang-ruang macam ni best lah, bagus lah. Benda-benda yang kita bincang secara santai tapi at the same time important, serious. Itu antara benda-benda yang penulisan, bicara buku ke, ataupun bawa baca puisi ke, orang kucing ada music ke. Kita all the positive thing yang ada tu kita kena ambil, kita kena grab, kita kena embrace, kita kena enjoy. Sebab tu saya selalu mention kat patient, orang kata apa, enjoy ataupun raikan pencapaian yang paling kecil setiap hari tu. Raikan pencapaian paling kecil. Kalau you sebelum pukul 9, sebelum aku breakfast, aku dah boleh buat satu kerja, raikan. So itu is a achievement. So pencapaian paling kecil kena setiap hari supaya kita keep on motivated hari ke hari. Yup. Okey. Itu. Baik. Okey, baik. Terima kasih Dr. Zul Azlin. Saya pasti walaupun saya kira Dr. Zul Azlin di USIM ke di mana? Betul. Di USIM lah. Walaupun sekarang ni saya kira mungkin tak ramai student berada di kampus. Tetapi PPV pun dah buka di kawasan di USIM. Saya kira nanti mungkin akan mulalah satu tugasan juga di sana. Okey. Baik, kita dah melewati 1 jam juga perbincangan berkenaan dengan tajuk pada hari ini, aku dijangkiti kehidupan. Dan saya kira saya nak memberi peluang lah kepada floor kita lah, kepada kawan-kawan kita yang mungkin ada persoalan ke, ada perkongsian ke. Saya tak pasti Ainul ada ke sekarang ni? Macam mana kita nak memberi Setakat ni belum terima apa-apa request, orang nak tanya soalan ataupun saya dah check DM inbox tadi pun tak ada sesiapa yang bertanya. Okey. Jadi saya alu-alukan para pendengar, kalau nak bertanya boleh request sebagai speaker. Ataupun kalau segan nak bersuara, boleh saja DM Katapila ataupun mention Katapila di tweet anda. Jadi kalau ada persoalan ada perkara yang mungkin nak di-share ke, mungkin ada pengalaman ke kan, nak berkongsi, boleh bersama dengan kita selepas ini. Okey, saya nak kembali bersama dengan Dr. Fad Razila. Fad, kalau melihat dengan perkongsian kawan-kawan kita daripada Dura sendiri, kemudian daripada Faris dan Dr. Zul sendiri, mungkin Fad ada melihat tak untuk kehadapan ini ialah dalam keadaan perancangan Katapila sendiri mungkin nak menerbitkan aku dijangkiti kehidupan yang seterusnya ke, ataupun ada perancangan lain ke yang mungkin ada similarity penerbitan buku yang berkonsepkan begini. Okay, terima kasih Syafiq. Okay, dari sudut Katapila sendiri, insyaAllah kita sendiri memang sekarang ni dalam proses untuk menyiapkan aku dijangkiti kehidupan 2. Maknanya ini dalam proses pengumpulan lah. Kita dah ada beberapa orang penulis yang dah bersetuju dan ada beberapa orang petugas kesihatan juga, psikiatris dan sebagainya yang bersetuju untuk menyumbang, untuk berkongsi pengalaman mereka lah dalam hal-hal berkaitan dengan kesihatan mental dan berkongsi pengalaman mereka. Dan bezanya kali ini adalah sedikit berbeza lah. Adalah kita ada mengambil beberapa pengalaman dari perspektif kedua. Maksudnya kita ambil daripada perspektif keluarga, macam mana keluarga yang ahli keluarga yang mempunyai saudaranya ataupun ahli keluarganya yang mengalami masalah ini, dan juga seorang rakan
seorang isteri. Jadi ini kita cuba nak buat untuk siri yang kedua ni kita nak lihat dari perspektif yang itu pula. Kan, jadi ada sedikit kelainan sikit lah walaupun tidaklah terlalu drastik, tapi ada beberapa cerita yang mengambil perspektif daripada sudut pandangan kedua. Sebab bagi saya hal-hal kesihatan mental ni dia bukan hanya melibatkan pesakit tersebut semata-mata kan. Jadi dia melibatkan juga cabaran paling besar adalah stigma di kalangan ni lah, orang terdekat, ahli keluarga, kawan-kawan dan masyarakat secara umumnya lah kan. Jadi ini yang saya yang kami strategi kami untuk buku seterusnya. Okay, sementara alang-alang saya dah ni, saya nak tanya sebenarnya Dr. Zul Azlin ni, alang Dr. Zul ada kat sini. Kan, satu perkara yang saya terfikir-fikir lah kan, secara kadang-kadang terfikir sebab sekarang ni awareness tentang kesihatan mental ni semakin banyak, semakin meluas lah kan. Bahkan semua orang dah tahu dah tentang MDD, tentang skizo, tentang bipolar. Dan kalau di social media pun banyak disebut-sebut dan agak sebenarnya surprising juga apabila sebenarnya kalau kita berbual dengan ramai-ramai orang-orang yang kita rasa sebenarnya mereka ni seorang yang orang kata public figure dan sebagainya, tapi sebenarnya di sebaliknya mereka ada masalah kesihatan mental kan. Dan benda-benda ni dah jadi semakin banyak lah. Jadi satu yang saya terfikir lah, terlintas, adakah benda ni, yalah, satu kesedaran meningkat itu satu benda yang bagus lah, tapi adakah ini akan menyebabkan menyebabkan orang kata apa, dia panggil apa dia menyebabkan semakin ramai yang lebih over cautious tentang diri mereka. Maksudnya dia jadi lebih sensationalize ke? Disensasikan Jadi ini antara dilema kami lah sebagai penerbit kan, sebagai kita nak cerita banyak-banyak nanti kan. Satunya ialah sahabat saya di klinik pun kadang-kadang kita nak macam semua kes, semua yang datang semua kata saya ada depresi. Jadi kan saya refer semua kan, nanti psychiatrist cukup kan dia orang boleh kata tak kes-kes yang banyak ni kan. Jadi ialah sebab dan memang ramai yang datang, which is a good thing sebenarnya. Dia dah siap, ada boranda semua dah. Saya buat soalan ni, dia datang dengan dah siap, dah ready dah. Okay, saya siap dah beritahu saya ada major depression disorder bla bla bla. Ini result saya. So kita tinggal nak refer. Jadi ada sampai tahap macam tu. Adakah saya rasa ada pros dan cons. Jadi apa pandangan Dr. Zul? Dia bagus lah sebenarnya. I mean, dia macam good publicity ke bad publicity, macam tu lah kalau orang-orang influencer ke ataupun orang-orang famous yang cakap ataupun mengaku dia ada isu psikiatri kan. Saya rasa mungkin memang ada kebenaran. Saya memilih yang bahawa memang betul ramai orang tengah stres lah, at least stres, dan juga memang ramai orang yang mungkin ada penyakit psikiatri ataupun kemurungan. Tak apa, refer je Dr. Fad. Itu refer je kalau memang you rasa memang ada depression di peringkat primary care, refer sahaja. Because benda ni kadang-kadang perlukan data. At the end of the day, memang psikiatrist di Malaysia ni tak ramai. Kita tak sampai 1,000 pun. Kalau dikira-kira kan, memang tak ramai pun. Clinical psychologist lagilah tak ramai. Kalau di Amerika Syarikat tu terbalik, clinical psychologist lagi ramai daripada psychiatrist. So kita ni dua-dua tak ramai lah, senang cerita. So biarkan, tak apa. Tapi at least lama kelamaan ni saya cakap soal bukan tak ada pandemik lah, kira macam soal dalam keadaan normal. Bila kita ramai data pesakit dan kemudian kita tak cukup tangan, tak cukup kaki tangan, nanti kita akan lebih banyak peluang untuk doktor sambung ke pakaran psikiatri dan kemudian lebih banyak peluang menjadi clinical psychologist. So kadang lambat laun nanti akan bertambahlah kepakaran dan juga expertise tu. So tu penting untuk buat satu kalau betul-betul memang ada orang sakit, that's fine. Sebab lama-lama. Dan lagi satu, bila orang tak sengaja sebenarnya. Orang bukannya akan sengaja cakap dia tak sihat dan depresi. Walaupun kadang-kadang mungkin sounds macam orang kata apa,
bukan elegant, ni macam sound sensationalize lah, because ada artis ni dia mengaku dia kemurungan ke, I think dia pun rasa macam nak macam artis juga. So that's fine, tak apa, lambat laun nanti dia akan sedar bahawa dia tak ada pun benda tu. So benda ni kalau ada pun segelintir yang bersikap sebegitu, yang macam rasa nak glamour sikit, nak rasa macam nak, saya tak tahu bahasa dia poyo ke apa, saya pun tak sure, tapi mungkin dia boleh claim lah dekat dalam dia punya social media bahawa aku telah didiagnose oleh doktor aku ke kan, that kind of thing. Tapi lambat laun dia pun akan sedar bahawa benda ni tak bagus lah. Tu bagi saya itu adalah kerisauan yang saya rasa tak ada hal lah sebenarnya. Biarlah ramai-ramai orang kena refer pun, at least mungkin sebenarnya kadang-kadang dia tak ada depression pun, tapi dia tak tahu nak sebut apa, dia sebutlah dia depresi, tapi mungkin dia hanya ada stres saja kan. So that's fine. Itu memang tugas kami lah untuk betul-betul confirm kan dia ni perlukan ubat ke tidak. Kadang-kadang pesakit saya yang datang depression pun, betul-betul memang depression pun, tapi mungkin tahap dia tak teruk, saya tak bagi ubat pun. Saya try lah juga, kalau saya pun tengok demografi patient juga, kalau dia rasa boleh datang seminggu lagi ke, ataupun saya percaya dia dan dia ada tahap-tahap macam orang kata background yang clear, maksudnya dia faham situasi dia, saya kadang-kadang saya allow dia patient balik dulu, tak perlu ubat, nanti tengok lagi seminggu, contohlah, bukan semua macam tu, so segelintir pesakit. So itulah, itu tak apa, Dr. Fai, it's okay je ramai-ramai orang mengaku dia konon depresi, tapi I think mengaku depresi tu pun is a cry for help juga sebenarnya. So dia mengaku depresi tu adalah cry for help juga. Ya, itu je kan soalan ni kan? Kan ada soalan. Itu je. Okay. Okey, terima kasih kepada Dr. Zul Azlin dan juga Dr. Fad Razi lah yang bertanyakan. Saya kira satu perkongsian yang menarik juga lah, bila kita dapat faham tentang isu ni, kita pun risau jugalah kan, adakah cukup ke fasiliti kita, maksudnya kita punya sekretari di hospital nak menangani isu ni. Lebih-lebih lagi saya kira ni kan, bukannya isu-isu ni tau, mungkin kita ni lah yang mungkin dah ada anak kan, dalam keadaan stres, anak ni duduk kat rumah BKPD pula, belajar PDPR, sorry saya nak sebut PDPR kan, macam mana nak anak-anak nak kena hantar tugasan dan sebagainya. Sensitif PKPD tu. Siapa yang kena PKPD minta maaf orang-orang di Selangor dan wilayah. Okey, kita nak dengar lah ini sebagai mungkin rumusan terakhir lah, mungkin sebagai orang pengalaman, sebagai pesakit, kita tadi dah tak ada ke ni, Faris, mungkin Faris lah boleh mula dulu. Apakah nasihat Faris lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni, mungkin ialah keberanian orang nak cerita benda ni secara umum ada, tapi macam mana mereka ni nak ekspresikan, mungkin ada pandangan, dan apa nasihat Faris sendirilah. Satu benda, saya punya nasihat kepada orang yang tak tahu macam mana nak ekspresi, macam tu ke dia punya soalan? Ya, maksudnya nasihat kepada mungkin mereka yang mungkin rasa di jiwa dia ni ada masalah-masalah ataupun isu-isu kesihatan mental ni dalam hidup dia. Macam mana mereka nak berhadapan lah untuk kehadapan ini? Kalau macam tu, saya rasa soalan ni perlu diulas dalam dua perspektif yang berbeza lah. Satu adalah sebagai seorang yang pengadu. Kita sebagai pengadu ni, kita tak boleh nak expect macam mana orang tu punya response, even though that we know that person so much for so long, tapi kadang-kadang ada respon dia yang mungkin dia tak tahu ataupun dia mungkin tersilap memberi respon, dan itu membuatkan kita rasa macam okay, dia ni tak boleh nak dia ni kita terus letak red flag pada dia, macam okay, kita tak boleh nak bercerita apa-apa dengan dia. Dan lagi satu,
kita generalize semua orang, yang macam kalau kita cerita pasal pengalaman kita, orang pun akan memberi respon yang sama. Dia tidak semudah itulah. Kalau misal kata kita sebagai pengadu ni, kita kena open, kita kena ada expectation tu, kita kena bagi ruang dalam diri kita tu. Berkemungkinan orang yang kita paling sayang pun, yang paling rapat pun mungkin akan memberi respon yang kurang enak pada waktu tu. Kemungkinan sebab dia pun manusia, dia masih lagi belajar tentang diri kita, dia masih lagi belajar tentang macam mana nak handle emotions kita pada waktu tu, and juga emotions dia pada ketika itu. So I think it's best for us to communicate with each other. Macam kalau saya dengan isteri saya kan, sayang okey ke sekarang, bolehkah abang cerita something, macam tu. So then after that barulah saya cuba leraikan sedikit demi sedikit simpulan-simpulan benang yang ada dalam saya punya otak sekarang ni kan. Apa yang buatkan saya rasa sekarang ni, apa yang saya rasa frustrated sebab PKPD lah, PKP tu. Lepas tu kemudian dia mula ke belakang until to the main point, which is my work. Kerja saya lah yang membuatkan saya stres sehingga kan saya macam rasa semua benda tu bagi saya memang sangat stres. So sebenarnya ianya adalah kerja saya. So saya banyak bercakap tentang kerja saya luahkan frustration saya tentang kerja saya, and it made me feel better. Dia tak adalah macam beri solution terhadap stres saya tentang kerja saya tu, tapi somehow dia meringankan beban tu supaya kita boleh macam okay, rationalize balik. Maybe kita stress disebabkan kerja kita macam ni, so how are we going to fix that? How are we going to overcome that? Okay, kalau dari segi perspektif pendengar pula pun sama juga, banyakkan membaca, banyakkan belajar, sebab kadang-kadang orang yang mengadu tu dia tak expect any response or advice from you. Kadang-kadang dia memang nak melepaskan aja. So you have to listen. We have to put in our mind yang we are there to listen, not to reply. Sebab kalau kadang-kadang, kalau misal kata we would make things worse kalau kita punya reply tu adalah response yang salah, yang dia tak nak dengar. So itu yang akan menjadi satu isu dalam kepercayaan dalam hubungan tu. So it's okay. Kalau kita rasa kita boleh relate lah dengan dia punya emotions. Tapi kita tak boleh nak macam generalize. Kalau aku boleh relate dengan perasaan dia disebabkan situasi kita seakan-akan sama, tapi it could be that he had it worse, ataupun dia ada perbezaan sedikit dari apa yang dari apa yang kita berdua rasakan. So not everyone, walaupun benda tu sama, tapi dia adalah genre yang berbeza. So we have to be there to listen only. And then if let's say we are asked to give an advice, bagi disclaimer kat dia yang this is my opinion, this is my personal opinion, baru cakap. Sebab kalau kita tak bagi disclaimer tu, dia akan anggap macam itulah penyelesaian yang dia kena buat. So when he did that and it doesn't work, habislah cerita tu. So itu sajalah saya punya advice lah. Okay, itu saranan dan juga nasihat daripada Faris, dan mungkin ini sebagai terakhirlah juga kita nak dengar daripada Dura sendirilah kan. Berhadapan sebagai pesakit dan juga mungkin pengalaman itu ditulis menerusi buku Aku Dijangkiti Kehidupan ni. Jadi bagaimana Dura merasakan mungkin orang di luar sana mengalami isu yang sama, apa agaknya tips, ada nasihat yang mungkin yalah, psikologi orang wanita ni dia kadang-kadang lain tau. Berbeza dengan orang lelaki punya dari segi isu bab yalah, kalau kita sebut tentang gender pun mesti ada masalah, lelaki punya masalah, perempuan punya masalah. Tapi dari sudut Dura sendiri mungkin sebagai saranan dan nasihat, silakan. Terima kasih Encik Syafiq. Saya rasa tips yang paling berguna kepada semua orang adalah cipta rutin anda. Cipta rutin anda ni iaitu senaraikan perkara-perkara yang membuatkan anda lebih gembira dengan positif, yang boleh dibuat setiap hari. Ataupun macam saya ada beli diary yang popular hari tu. Jadi dia ada senaraikan perkara-perkara yang kita akan buat
setiap hari. Jadi setiap hari sebelum tidur saya akan tick. Jadi saya dah pada 10 perkara yang saya patut buat. Contohnya solat sunat, minum air dengan banyak, benda tu saya dah penuhi. Bangun pagi. Benda tu nampak simple. Seperti Dr. Zul Azlin cakap tadi, raikan kejayaan kecil. Ya, benda tu yang kita tak nampak tu, itu yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Tambah pula sekarang ni kita berada banyak di rumah. Dan lagi satu, nasihat saya, kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Kita kena peka dengan keadaan ahli rumah kita, dengan jiran-jiran kita. Jangan kita biarkan jiran-jiran ataupun ahli rumah kita kita nampak dah dia ada tanda-tanda, dia ada kemurungan dan sebagainya. Kita biarkan je, lantak kau lah kan. Itu tidak bagus lah. Dan kita kena tengok pada diri kita. Kalau kita pun dah ada tanda-tanda begitu, luahkan, dapatkan bantuan dengan orang yang dipercayai, bukan dengan orang yang menjatuhkan. Dan lagi satu, saya perasan lah, saya tak tahulah kenapa, ada juga saya pernah jumpa, dia tahu orang yang ada masalah psikiatri ni boleh mendapatkan bantuan, contohnya bantuan kerajaan, bantuan daripada pihak universiti, daripada sekolah dan sebagainya. Mereka ada juga cuba memalsukan untuk, macam tadi Dr. Zul kata, untuk menjadi sensasi dan sebagainya. Saya janganlah, sebab akibatnya sangat teruk. Saya pernah nampak lah kesan tu daripada seseorang. Satu, tanamkan kepercayaan bahawa anda ni lebih hebat daripada anda fikirkan. Sebabnya kita semua diuji. Semua diujian untuk menjadi yang lebih baik. Tak ada siapa yang kata anda ni tidak berguna. Semua berguna. Jadi fikiran positif tu kena sentiasa ada. Dan kemudian saya lupa nak cakap tadi, untuk media sosial, pilih ataupun pembacaan, pilih yang betul-betul dipercayai. Ada setengah pembacaan ataupun sumber-sumber ataupun media sosial yang banyak sekarang, kita banyak tengok sumber melalui media sosial. Dia kata dia positif, dia memberi ilmu yang berguna, melalui ilmu yang berguna tentang psikiatri, kesihatan mental, tapi dia sebenarnya dia toxic positivity. Dia macam itulah. Dia macam ada setengah tu yang mendorong kita tenggelam kepada kemurungan. Yang tu harus dijauhi lah. Itu saja kot. Okey, baik. Terima kasih kepada Dura. Dan mungkin ini tadi dia putus-putus sikit. Ya. Tak apa. Okey, so kita pun dah melewati 10 menghampiri 10.45 ni. Mungkin Dr. Zul lah memilih menulis karya ataupun menulis isu-isu dan berkenaan dengan psikiatri ni, apa sebenarnya yang doktor harapkan bila daripada pembaca, khususnya daripada masyarakat lah, bila mendapat maklumat mungkin apa penulisan ini, apa yang doktor fikirkan akan memberi kesan kepada orang ramai khususnya? Sebenarnya saya tulis ni memang saya, untuk saya sendiri, untuk terapi saya sendiri sebenarnya. Itu yang saya tulis tu. Kadang-kadang lambat laun, lama-lama kelamaan, saya dah macam lagi suka tulis fiksyen daripada tulis benda-benda fakta. So itulah, kadang-kadang saya pun segan juga dengan pakar-pakar psikiatri yang lain. Macam kalau tengok kat Facebook ke Twitter ke, dia orang lebih banyak lah menulis benda-benda fakta lah, which is bagus lah. Banyak yang membantu memahamkan orang. Kalau saya ni kadang-kadang tulis pun jarang-jarang dekat Facebook. Kemudian tulis pun tak apa-apa lah. Saya tulis pasal buku, kemudian saya cerita pasal movie. Tapi alhamdulillah so far saya tak dalam merepek sangat, sebab wife saya selalu jaga tau. Dia macam kadang-kadang saya nak tulis benda yang macam bukanlah sensitif, macam agak berani, tapi dia yang selalu halang kan. So saya tu macam dikawal dari segi nak tulis lebih-lebih, mengarut lebih tu tak ada lah. Tapi still saya tidak konsisten lah menulis pasal
directly tentang psikiatri lah. Mungkin ada, mungkin because itu dah sebahagian daripada saya. So akan kait-kaitkan juga. Tapi itulah, saya menulis tu memang saya percaya sangat yang menulis tu sebagai satu terapi. So that's why saya tulis. Apa yang saya harap pada orang, of course lah saya harap orang baca. Tapi orang macam-macam selera kan. So itu je, saya harap orang baca, orang enjoy. Kalau tak enjoy, mungkin bukan selera dia lah. Saya lebih banyak nak berharap diri saya ni menjadi seorang penulis yang semakin baik, dan dia kekal sebagai satu terapi yang ampuh lah bagi saya. Sebab bagi tentang psikiatri ni, saya rasa ramai orang tulis, ramai orang-orang yang bagus, klinikal psikologis, pakar psikiatri yang tulis tentang fakta. Sangat ramai dah sekarang. Sangat best lah suasana kalau nak cari fakta-fakta yang bagus tu. Untuk pendengar-pendengar yang ada ni, kalau nak tahu fakta yang bagus tentang psikiatri ni, dah banyak dah orang tulis. Saya sebut lah kat sini kot, mungkin macam Dr. Hazrin ke, Dr. Roza Nizam, Dr. Ahmad Rostam, Dr. itulah yang boleh saya petik kat sini. Dan mungkin ramai lagi lah. Akif Basri sebagai clinical psychologist. So saya minta maaf lah kalau siapa yang follow saya tu tapi apa ni doktor, Twitter punya jarang tulis kan. So saya minta maaf lah. Facebook pun saya jarang juga masuk. So tapi insyaAllah saya cuba konsisten lah tulis buku juga, dengan kata bila ke, dengan fiksi ke. Wallahualam. Terima kasih membaca tulisan saya, siapa yang baca lah. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zuazlin, kepada Dura, kepada Faris. Saya nak tanya, ada persoalan ke yang mungkin... Ada orang DM. Ada 2 orang DM dan bertanya. Yang pertamanya, soalan ni datang daripada Cik Siti. Dia kata, saya salah seorang pesakit bipolar. Dia nak tanya Faris dan Ain, macam mana nak atasi fasa mania atau manik, sebab sekarang dengan keadaan pandemik ni, walaupun ada ubat doktor, tapi bagi dia ubat tu hanya berfungsi untuk stabilkan mood sahaja, dan dia rasa agak susah untuk cope dengan fasa mania ni. Kalau ada nasihat daripada Dr. Zu pun dialuk-alukkan juga. Oh, okey. Kena tahu juga tu jenis traits mania dia macam mana. Yang jenis meletup sebab meletup macam marah meletup-letup ke, ataupun jenis yang banyak cakap ke, ataupun jenis yang overspending ke. So kalau macam saya, mengikut pengalaman saya sendiri, kalau misalnya kata saya dah rasa hypomania atau mania tu makin menghampiri, contohnya tanda-tanda awal ialah saya rasa senang rasa irritated tu, and then saya rasa restless, saya tak boleh nak tidur. Macam masa tidur saya dah mula terganggu lah. Kalau misalnya kata malam tu yang kebiasaannya malam tu saya akan tidur dalam pukul 10 atau 11 malam, tiba-tiba dah jadi pukul 12.30, pukul 1, 2, 3 tu, dan kemudian tak boleh nak tidur langsung tu. Itu saya dah tahu itu mania. So dah get ready lah. Misal kata kalau rasa dah betul-betul tak boleh nak get my sleeping time on track, saya terus akan pergi ke emergency for professional ni lah, help lah. And if let's say kalau dah rasa dah macam saya dah mula check on Shopee, dah mula cari benda-benda yang sepatutnya saya tak cari kan. Macam nak cari barang tu, kononnya nak beli ni untuk this purpose, tapi sebenarnya tak perlukan pun. So saya akan cakap kat wife saya, nanti lepas ni abang rasa abang nak kena uninstall Shopee, ataupun saya akan bagi dia my debit card, in case kalau misal kata tiba-tiba saya hilang dari rumah and then beli macam-macam, so kita orang dah tak ada saving. So sebab benda ni pernah terjadi sebelum kami kahwin. We had like maybe a few weeks before our wedding, and I spent all of our wedding saving tu. And turn out kita orang hanya buat majlis kecil-kecilan je, semua sebab saya. So that was when I had the awareness lah. Tapi bila dah ada awareness ni, sebab kadang-kadang manic ni dia unexpected tau. Dia boleh jadi bila-bila masa.
Kalau saya lebih cenderung pada depression. Manic ni tak sangat. Dia akan datang sekali-sekala. Contohnya macam kalau saya minum air kopi ke, ataupun saya sendiri yang tak jaga saya punya sleep hygiene ke apa ke, mania akan datang. So bila saya dah jaga benda ni macam saya tak pasti scientific explanation ni macam mana, tapi my doctor memang tak sarankan saya untuk minum kopi. Sebab kopi memang akan trigger mania. Sebab because caffeine would keep me awake. So dari situ saya punya sleep hygiene akan terganggu. So bila sleep hygiene dah terganggu, dah tak boleh nak tidur, ada banyak benda yang saya fikir dalam kepala otak saya tu, itulah yang akan menerukkan keadaan. So I think satu memang saya back on track balik lah. Saya memang avoid myself from taking caffeine. And then after that, kalau misalnya kata ada overspending punya problem, cuba untuk bagi kita punya debit card ataupun uninstall all the online shopping punya platform tu. Debit card bagi pada orang-orang yang kita percayalah kan. And then kalau rasa marah-marah tu, I think it's best for us to stay away from things that would trigger us. Contohnya macam political post on social media ke, ataupun those kan sekarang zaman milenial kan, generasi yang sorry kalau kasar saya, kebodohannya memang dipaparkan di social media. Setuju. So kita dulu bodoh-bodoh sendiri dia, senyap-senyap dia, tapi sekarang kebodohan orang zaman sekarang ni memang dipaparkan di media. So those things yang memang tak healthy lah for us. Yang kalau memang ada problem dalam bab untuk mengawal kemarahan tu, social media memang red flag. Itu saya punya tips lah dalam menangani saya punya simptom mania sendirilah. Sorry. Okay, baik. Terima kasih Faris. Yang lain ada yang nak respon ke? Okay, tadi cik-cik tu, kalau macam saya lepas tu, saya selalu marah, lepas tu selalu kuat makan. Saya tak tahu kenapa. Saya kuat makan. Sorry.